KPM. Salam sejahtera, apa khabar murid-murid dan ibu bapa yang mungkin sedang menyaksikan kita pada hari ini. Baik, dalam Sukses SPM, kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5. Okey, siapakah guru yang akan mengendalikan? Jom kita lihat profil ini. Baiklah, mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh, nak saya perkenalkan pada hari ini Cikgu Nur Hasmawati sebagai juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Apa khabar Cikgu? Baik. Okey, dan cikgu yang akan mengendalikan mata pelajaran pendidikan moral, nak saya perkenalkan Cikgu Kala Dewi, anak perempuan Arumugam, yang juga merupakan guru cemerlang pendidikan moral. Wah, Cikgu. Ya, apa khabar? Baik, Cikgu. Saya sihat. Okey, Cikgu, saya difahamkan kita ada 4 orang murid yang akan terlibat juga dengan kita pada hari ini. Nah, mungkin Cikgu nak bantu saya perkenalkan murid-murid? Boleh. Okey, ini adalah anak-anak murid kesayangan saya dari sekolah saya. Okey, saya perkenalkan yang pertama Yap Richie. Okay. Hai Wiji. Ya, yang kedua ialah Jacinta. Okey, yang ketiga Beulah. Dan seterusnya Shashidaran. So mereka berempat akan bersama hari ini untuk pelajaran kita. Okey, baik. Cikgu, kalau bersedia, silakan. Ya, terima kasih ya. Baiklah, tajuk yang kita akan bincang pada hari ini ialah penglibatan diri peneraju komuniti, iaitu masyarakat. Satu tajuk di tingkatan 5 iaitu unit 8 ya, unit 8 di tingkatan 5 ya. Dan kita nak lihat ya. Baik. Gambar yang saya tayangkan ini. Saya nak tanya pada murid saya, siapa di sini boleh beri saya sedikit penjelasan apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Siapa boleh cuba? Boleh saya cuba, Cikgu? Ya, Beulah, silakan. Saya boleh lihat bahawa sekumpulan manusia sedang menghulurkan bantuan dalam bentuk makanan kepada mangsa bencana alam ataupun mangsa COVID. Okey, so ada menghulurkan bantuan makanan dan sebagainya lah. Kemungkinan mangsa COVID atau mangsa bencana alam. Apakah perasaan anda apabila melihat gambar ini? Saya berasa gembira dan bangga kerana dapat melibatkan diri dalam program komuniti untuk membantu mangsa yang memerlukan. Okey, ini dianggap sebagai program komuniti. Bila ada sebut dia program komuniti ya. Siapa di sini boleh terangkan kepada cikgu apakah maksud program komuniti? Saya Cikgu. Ya, Sasi. Terima kasih Cikgu. Program komuniti merupakan tindakan sukarela yang memberikan peluang kepada individu untuk memikul tanggungjawab kemasyarakatan. Program komuniti dijalankan bersama-sama badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Kerjasama ini bukan sahaja memberikan sumbangan dalam pembangunan komuniti setempat, malah membawa perubahan dalam kehidupan setiap anggota masyarakat. Ya, bagus ya. Bagus jawapan yang kamu bagi. Saya nak tanya, antara kamu adakah pernah sesiapa melibatkan diri dalam program komuniti di sini? Siapa nak berkongsi? Saya, Cikgu. Ya, Richie. Ya, Cikgu. Saya pernah melibatkan diri dalam program gotong royong dan kita sembel yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Okey, apa Selain yang itu, saya juga pernah menyertai program penanaman semula pokok. Bagus ya, penanaman semula pokok. Di mana tu ya, Richie? Di Semenyih. Di Semenyih ya. Bagaimana dengan pelajar lain? Pernah tak kamu terlibat dalam program komuniti? Bagaimana dengan Jacinta? Ya, Cikgu, saya pernah melibatkan diri dalam program komuniti yang dianjurkan oleh gereja saya, di mana kita memberi makanan kepada pengemis di Bandar Kajang. Okey, itu satu usaha yang mulia ya, sangat bagus ya. Beulah pernah terlibat? Pernah, Cikgu. Di mana tu? Di Semenyih juga, yang dianjurkan oleh gereja saya. Kami pergi ke tempat pelbagai tempat untuk memberikan makanan dan keperluan asas.
Oh, bagus ya. Jadi kamu semua walaupun masih muda tapi kamu sudah pun ada inisiatif untuk mengambil bahagian dalam program community. Sebenarnya amalan program community ini adalah satu usaha yang sangat-sangat tinggi dari segi keperimanusiaan dari segi keperimanusiaan, kerana kita membantu seseorang itu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Saya nak tanya, Biola, bila kamu menyertai program community ini, adakah kamu mendapat bayaran atau sebagainya? Tidak, cikgu. So kamu buat secara? Saya buat secara sukarela dengan hati yang ikhlas. Adakah kamu mendapat sokongan daripada ibu bapa? Ya, cikgu. Saya mendapat sokongan daripada ibu bapa saya. Okey, itu baguslah. Jadi ibu bapa kamu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kamu sejak kecil lagi ya. Okey, ya Prici, apa perasaan kamu bila melibatkan diri dalam program komuniti seperti ini? Saya berasa bangga kerana dapat menyumbang kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Okey, bagus ya. Adakah sekolah menggalakkan murid menyertai program komuniti? Siapa boleh komen? Ya. Okey, ya Prici. Guru subjek pendidikan moral menyokong dan memberi nasihat tentang menyertai program komuniti. Ya, bagus ya. Dulu kita ada mata pelajaran yang lain juga, bukan sahaja moral mata pelajaran lain juga kita menggalakkan murid-murid melibatkan dalam program komuniti, di mana kita membuat lawatan ke rumah-rumah anak yatim, warga tua dan sebagainya, dan membantu di situ ya. Okey. Baik, kita akan melihat ya apakah yang dimaksudkan dengan program komuniti secara lanjut dengan beberapa contoh akan datang. Tapi sebelum tu cikgu, bolehkah kita berehat sekejap? Oh ya, boleh. Boleh cikgu ya. Saya lihat murid-murid kita pun pada hari ini memang sangat cemerlang ya. Wah, semua terlibat dengan program-program kemasyarakatan. Saya juga terlibat cikgu. Sedikit sebanyaklah dalam membantu meningkatkan kualiti dan taraf hidup masyarakat ya. Ya, tepukan untuk kita semua. Tahniah. Baik, kita berehat sekejap. Jangan ke mana, kita kembali lagi Pendidikan Moral tingkatan 5. Didik TV KPM. Sukses SPM 2022 kembali Didik TV KPM. Jadi murid-murid masuk ke kelas. Ada yang dah bersedia pun. 4 murid-murid kita iaitu Sasi, Jasnita, Brolah dan juga Prisi, semuanya bagus-bagus. Betul kan Cikgu Galang kan? Dan kita juga masih bersama dengan Cikgu Nur Hasmawati sebagai juru bahasa isyarat kita. Baik, kita teruskan dengan mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 5. Silakan Cikgu. Ya, sebelum kita masuk kepada bahagian perbincangan soalan dan sebagainya, kita perlu kupas dahulu tajuk pada hari ini ya. Jadi untuk itu saya sudah pun memberikan tugasan kepada murid-murid saya 4 orang ini supaya bersedia dengan bahan-bahan untuk pembentangan. Ini sebagai kerja berdasar sekolah ya, mereka buat kerja rumah. Jadi saya berharap mereka sudah pun bersedia. Cikgu harap kamu semua sudah bersedia dengan kerja yang cikgu berikan, dan kalau ada gambar-gambar bolehlah berkongsi dengan kita ya. Okey, saya nak kamu berkongsi dengan saya contoh-contoh program komuniti yang boleh disertai oleh murid dan juga masyarakat secara umum. Siapa nak berkongsi dahulu? Saya cikgu. Ya, Prici, mulakan. Terima kasih cikgu. Contoh program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan ialah program kelestarian alam. Gambar apa tu? Ni gambar program satu komuniti, bukan. Ni program penanaman semula pokok. Okey, bagus. Ya, teruskan. Terima kasih cikgu. Antara contoh program kelestarian alam ialah aktiviti gotong royong. Contohnya, Persatuan Penduduk Tempatan atau pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti gotong royong untuk menggalakkan komuniti untuk menghargai harta benda, ruang dan fasiliti yang dikongsi bersama. Selain itu, aktiviti penanaman pokok seperti kempen penanaman 100 juta pokok pada tahun 2020 di bawah program penghijauan Malaysia. Kempen ini bertujuan meningkat kesedaran semua pihak mengenai pentingnya kawasan litupan hijau dan hutan untuk kesejahteraan dan kualiti hidup, selain usaha untuk menambah baik ekosistem dan biodiversiti negara kita. Di samping itu, penempatan haiwan terbiar seperti program penjagaan haiwan liar, Trap, Neutral, Release, Manager, TNRM Malaysia. TNRM Malaysia merupakan program komuniti
berkaitan usaha mengurangkan populasi haiwan terbiar di Malaysia secara kemanusiaan oleh badan bukan kerajaan. Selanjutnya, aktiviti kita semula seperti program Satu Komuniti, Satu Kita Semula boleh dianjurkan oleh Badan Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar. Peserta yang menyumbang barangan kita semula seperti surat khabar lama dan tin aluminium terdiri daripada komuniti setempat. Antara maklumat program Satu Komuniti, Satu Kita Semula ialah mewujudkan suasana kediaman perumahan yang kondusif bagi melahirkan warga penduduk yang mempraktikkan amalan hidup lestari. Sekian, terima kasih cikgu. Ya, betul-betul ya. Banyak maklumat yang disampaikan oleh Yap Richie ya. Bagus ya. Program kita semula, program anak angkat kepada binatang ya, bidang hidupan liar dan sebagainya. Kalau kita lihat, kita ada ramai ya orang yang menjadi sukarelawan dalam menjaga haiwan-haiwan yang hampir pupus ya. Baiklah, bagus ya Yap Richie. Kita teruskan dengan program yang berikutnya. Siapa nak mula? Hai cikgu. Okey, Jacinta, silakan. Contoh program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan ialah program pembangunan pelancongan. Antara contoh program pembangunan pelancongan ialah program Inap Desa. Program Inap Desa iaitu aktiviti pelancongan yang digemari oleh pelancong luar, dan juga program Inap Desa adalah pengalaman di mana pelancong tinggal bersama keluarga yang dipilih di kawasan pedalaman dan kampung, berinteraksi dan menimba ilmu pengalaman kehidupan seharian keluarga Inap Desa. Contohnya, kewujudan Inap Desa ini menjadikan masyarakat lebih bekerjasama bagi memastikan ia terus menarik perhatian pelancong asing dan tempatan. Selain itu, penambahbaikan sistem tagal amat penting. Sistem tagal merupakan satu kaedah yang digunakan untuk memelihara biosfera secara tradisional di Sabah, khususnya bagi kehidupan akuatik sungai. Melalui sistem ini, penggunaan sumber semula jadi atau kawasan tertentu dihadkan bagi tujuan pemeliharaan dan bagi memastikan kewujudan sumber tersebut secara berterusan. Dan akhir sekali, kita boleh meningkatkan perusahaan kecil dan juga sederhana. Contohnya pemasaran kerupuk liko dan juga kain batik. Ini akan menarik perhatian ramai pelancong untuk mencuba dan membeli makanan dan barangan tradisional Malaysia. Itu sahaja cikgu. Ya, bagus Jacinta. Ni program yang baru, Inap Desa ni kata dasarnya ialah inap. Jadi menginap. Jadi orang daripada luar negara suka datang ke negara kita, tinggal di kawasan-kawasan kampung dan juga pedalaman untuk merasai kehidupan. So ini satu program komuniti yang boleh kita sertai ya. Dan juga program tagal ya. Okey, bagus ya Jacinta kerana berkongsi. Seterusnya siapa nak cuba? Ya, Sasi. Terima kasih cikgu. Ya. Contoh program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan ialah aktiviti biada. Dalam gambar ni kamu boleh nampak larian amal. Ya, larian amal. Terdapat beberapa contoh aktiviti yang ada, iaitu larian amal dan sukaneka komuniti. Dengan menyertai aktiviti-aktiviti seperti ini, kita mendapatkan kawan baharu. Selain itu, kita boleh mengeratkan hubungan silaturahim dengan orang lain. Apabila golongan dari luar negara menyertai program ini, negara kita juga dapat imej baik di persada dunia. Seterusnya, program kesihatan juga merupakan salah satu program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Contoh program kesihatan ialah menderma organ dan darah, kempen anti darah dan saringan kesihatan. Dengan menyertai program-program kesihatan seperti ini, masyarakat biasa mendapat tahu bahaya dadah dan cara menjaga kesihatan diri. Selain itu, orang yang memerlukan bantuan darah atau organ juga dapat bantuan apabila kita menderma darah atau organ. Dengan ini, kita dapat menyelamat nyawa seseorang dan juga dapat pahala. Terima kasih cikgu. Ya, bagus ya Sasi. Kita pun ingat lagi ya semasa musim COVID ya, ramai yang menjadi sukarelawan ya. Ini juga dianggap sebagai program komuniti kerana mereka bukan bekerja untuk bayaran dan sebagainya. Mereka menjadi sukarelawan untuk membantu macam-macam tugasan
Kerana terlalu doktor dan juga jururawat buat banyak kerja, jadi mereka menjadi untuk mempercepatkan proses vaksinasi dan sebagainya. Bagus ya Sasi. Seterusnya teruskan pembentangan. Saya cikgu. Ya. Selain daripada contoh yang telah diuraikan oleh kawan-kawan saya yang lain tadi, pada pendapat saya, memberikan bantuan fizikal juga merupakan salah satu contoh program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. Bantuan fizikal tidak hanya sekadar pada pendermaan wang ringgit, harta benda atau makanan, tetapi penyampaian bantuan dalam bentuk kemahiran dan perkhidmatan. Antara contoh pemberian bantuan fizikal termasuklah menyertai program Sayangi Rumahku yang mempunyai 2 kategori, iaitu aktiviti baik pulih rumah dan bina rumah baru. Bantuan baik pulih rumah ini dijalankan untuk pemohon yang mempunyai rumah tetapi menghadapi masalah ekonomi untuk kos membaiki rumah mereka. Seterusnya, melibatkan diri dalam pembinaan kemudahan awam serta infrastruktur seperti balai raya, rumah ibadat dan saliran air. Ini merupakan contoh bantuan fizikal. Bina rumah, okey. Selanjutnya, bantuan kemanusiaan merupakan contoh program komuniti bersama-sama dengan badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. Contoh bantuan kemanusiaan adalah seperti melibatkan diri dalam pasukan sukarelawan untuk membantu mangsa bencana alam. Selain itu, memberikan khidmat nasihat untuk menangani psikologi mangsa bencana alam dan merawat emosi mangsa yang trauma dengan musibah yang berlaku. Tambahan pula, kita boleh melibatkan diri dalam program Ramah Mesra. Tujuannya adalah untuk memulihkan semangat mangsa bagi meneruskan kehidupan di dunia ini. Itu sahaja cikgu. Ya, bagus ya. Saya sangat bangga dengan keempat-empat kamu yang telah dapat mencari maklumat yang begitu banyak dengan contoh-contoh ya. Ada yang dengan gambar sekali ya tentang contoh-contoh program komuniti ya. Mungkin cikgu nak rumuskan sedikit ya contoh-contoh program komuniti yang telah disentuh oleh anak-anak murid kesayangan saya ini. Yang pertama, mereka ada menyentuh tentang program pembangunan pelancongan ya, itu program Inap Desa. Jacinta saya rasa telah menyertai tentang, tengok ada gambar di situ, nampak orang luar negara ya memakai pakaian kampung dan sebagainya, dan mereka berada di sawah padi ya. Seronok ya di situ. Dan seterusnya juga program bantuan fizikal, membaik pulih rumah ibadat, mungkin berlaku puting beliung dan sebagainya rosak, jadi mereka boleh membuat penambahbaikan ya. Seterusnya kita lihat program kelestarian alam, yang ini saya rasa disentuh oleh Yak Prici ya, iaitu program gotong royong, menanam pokok, program Kitar Semula dan sebagainya. Dan Beulah ada menyentuh tentang saya rasa Jacinta, program kesihatan ya, menderma organ, darah dan sebagainya. Ini juga program komuniti yang boleh kita sebenarnya sertai ya, tanpa kita kata tekanan yang banyak. Sebenarnya kita boleh buat bila-bila masa ya. Okay. Dan seterusnya kita lihat aktiviti riadah ya. Aktiviti riadah, larian amal ni macam mana nak kaitkan ya, sebab bila kita pergi larian amal sebenarnya dia ada kutipan wang. Selalunya kutipan wang untuk sesuatu organisasi dan sebagainya, dan wang itu mereka akan dermakan kepada rumah tersebut ataupun organisasi tersebut. Sebab tu kita panggil dia sebagai larian amal ya. So kita berlari sambil menderma ya. Dan seterusnya kita ada bantuan keuangan, bantuan kemanusiaan, iaitu menjadi sukarelawan ya. Dan kita nampak yang paling bagus ya, rakyat Malaysia paling banyak keluar semasa banjir melanda, semua menjadi sukarelawan membantu semasa Covid, dan sekarang pun bila-bila masa kita boleh memanggil sukarelawan untuk membantu ya. So ini adalah 6 contoh program komuniti yang telah dibincangkan oleh anak murid saya ya. Kita lihat ya apakah cara melaksanakan program komuniti di sekolah ya. Okey, saya nak berkongsi dengan murid-murid. Pertama, kita boleh mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Kalau ada satu organisasi, kita kena daftar dahulu. Kita tak boleh terus saja masuk saya nak buat, mesti mendaftar. Kemudian kita perlu menyokong dasar dan juga program komuniti yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Langsung maksudnya kita berilah sumbangan tenaga dan sebagainya. Tidak langsung mungkin kita beri sumbangan dari segi keuangan, moral dan sebagainya ya. Dan kita boleh mempromosikan program komuniti dalam media massa. Katakan murid nampak satu program akan dilaksanakan gotong royong, masukkan dalam WhatsApp ataupun dalam media sosial dan sebagainya. Marilah kita ramai-ramai pergi membersihkan rumah warga tua ataupun rumah anak yatim. Jadi kita boleh mempromosikan supaya ramai boleh terlibat. Dan kita boleh memberikan sumbangan keperluan alat seperti pakaian. Ada yang perlukan pakaian, makanan, air, minum air bersih pun diperlukan ya pada masa sekarang ya, terutamanya sebab kita takut minum air yang semasa banjir boleh dilanda penyakit seperti kepala dan sebagainya ya. Dan kita lihat lagi
kita boleh menggalakkan rakan atau keluarga untuk menyertai program komuniti ini ya. Bukan kita sahaja buat, kita galakkan semua orang juga menyertai supaya benda ini berjangkit ya, satu yang baik ya, bukan berjangkit untuk negatif tetapi untuk positif. Seterusnya kita memberi sumbangan ke pengetahuan, kemahiran atau kepakaran. Kita boleh nampak macam murid-murid ni macam tak ada kepakaran, tetapi mereka menyertai pertubuhan di sekolah ya, badan beruniform St. John, Bulan Sabit Merah Pengakap, dan mereka ada kemahiran untuk memberi first aid ya, rawatan perubatan dan sebagainya. Dan itu adalah kepakaran yang boleh mereka kongsi dan boleh melibatkan diri dalam program komuniti ya. Yang penting ialah kamu perlu meluangkan masa dan menyumbangkan tenaga untuk menjayakan suatu program komuniti ya. So apa pandangan? Wah, Cikgu Kalbi. Ya, kalau dari pemerhatian saya juga di tempat saya umpamanya di Damansara, banyak program-program komuniti dianjurkan. Bukan saja oleh sekolah-sekolah tetapi pihak-pihak bukan badan kerajaan dan sebagainya. Dan keterlibatan murid-murid dapat saya perhatikan, ini menunjukkan satu indikator yang baik sekali cikgu ya. Jadi kita harapkan anda di rumah juga bersama-sama dengan Cikgu Kala Dewi dan saya dan rakan-rakan kita, murid-murid kita yang berada secara atas talian, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Pendidikan Moral tingkatan 5 akan kembali. Didik TV KPM. Baiklah, Didik TV KPM kembali untuk sukses SPM 2022. Mata pelajaran yang sedang kita ikuti adalah Pendidikan Moral tingkatan 5. Rakan-rakan kita yang berada di rumah, teruskan memberikan perhatian dan tumpuan kerana mata pelajaran pendidikan moral sangat penting untuk membina nilai-nilai murni hidup kita dan diri kita. Okey, Cikgu Kalai, silakan. Okey, terima kasih ya. Jadi kita dah sampai ke rumusan semata pelajaran hari ini, tapi kita nak tengok uji murid-murid sama ada mereka faham atau tidak apa yang kita belajar pada hari ini. Dah bersedia semua? Okey, kita nak masuk ke sesi uji minda. Okey, saya nak lihat dahulu sama ada kamu faham atau tidak contoh program komuniti atau bantuan, contoh-contoh bantuan yang boleh diberikan ya. Jadi saya kita terlibat lihat ke cikgu dalam sesi uji minda ni? Saya terlibat boleh tak? juga. Boleh juga. Okey. Kalau saya tanya nanti tak boleh jawab kan. Okey, baiklah. Kita lihat ya gambar. Kita lihat satu gambar di sini. Apa gambar yang kamu nampak, Biola? Nampak, Biola? Saya boleh lihat gambar tanah runtuh. Tanah runtuh dengan rumah kan? Betul tak? So ada kawasan tanah runtuh di situ ya. Gambar ini menunjukkan kejadian tanah runtuh ya. Yang berlaku di sebuah kawasan perumahan di Malaysia ni kadang-kadang memang kita selalu dengar ya di berita dan sebagainya. Okey, berdasarkan gambar di atas ini, apakah program komuniti yang boleh anda laksanakan? Siapa nak bantu saya dengan bantuan fizikal? Contoh bantuan fizikal. Saya cikgu. Okey. Boleh lihat yang tanah runtuh dan terdapat rumah yang rosak akibat tanah runtuh tersebut. Jadi bantuan fizikal amat penting. Kita boleh menolong mereka yang kehilangan rumah tersebut dengan membaiki dan membersih rumah yang dihancurkan oleh tanah runtuh tersebut. Okey, bagus. Bagaimana dengan bantuan kemanusiaan? Siapa nak cuba? Ya, Sasi. Dari segi bantuan kemanusiaan, kita boleh menjadi sukarelawan untuk menyediakan keperluan seperti makanan, pakaian, air bersih dan tempat tinggal untuk mangsa. Tempat tinggal sementara sebab mereka tak ada rumah ya, rumah mereka rosak. Bagus ya. Bagaimana dengan contoh kelestarian alam? Rasa ya Berici yang suka ni ya. Saya cikgu. Ya. Nampaknya banyak pokok yang tumbang pada kawasan tanah runtuh. Ya. Oleh itu kita boleh mengadakan program penanaman semula pokok di kawasan sekitar tanah runtuh. Itu sahaja cikgu. Ya, sebab bila kita tanam semula, jadi tanah tu akan menjadi lebih kuat ya. Dan akhir sekali, apakah contoh program kesihatan yang boleh kamu buat? Biola. Disebabkan oleh tanah runtuh, kemungkinan besar akan mengakibatkan orang-orang tercedera. Jadi saya boleh membantu mangsa untuk mendapatkan rawatan jika mereka tercedera. Itu saja cikgu. Okey, atau bawa mereka ke hospital dan sebagainya ya. So ini adalah contoh ya, contoh yang kita kata
cara-cara program komuniti boleh laksanakan. Di sini saya ada beri jawapan. Membantu bersihkan bangunan yang rosak, rumah yang rosak tu memang perlu dibantu. Menjadi sukarelawan untuk menyediakan keperluan, ya. Orang yang dalam keadaan tenat seperti itu, contoh masa kita lihat banjir dulu kan, mereka tak ada makanan, minuman dan sebagainya, kita boleh membantu. Menanam lebih banyak pokok, ini saya suka, ya, sebab ini usaha ni perlu dijalankan. Kita masih sudah kekurangan, ya, kawasan hijau, ya, di negara kita, dan akhir sekali boleh mendapatkan rawatan jika tercedera. So ini adalah satu latihan pengukuhan, ya. Kita akan masuk kepada segmen latihan kita hari ini, iaitu soalan struktur yang pertama. Okey, kita lihat gambar dalam soalan struktur pertama ini. Ini adalah program khidmat bantu di rumah, ya. Ini satu program yang telah dilaksanakan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya, di mana memberi bantuan dan sokongan kepada warga emas dan juga OKU, yang menjalani kehidupan harian mereka dengan lebih selesa. Bukan mereka ini tak ada rumah, mungkin mereka tinggal di rumah sendiri, tapi mereka tidak ada warga yang anggota keluarga yang ada masa untuk bersama mereka. Jadi sukarelawan boleh pergi 1 jam, 2 jam dan sebagainya bersama mereka, tidak perlu dipanggil, mereka pergi dan menemani mereka, ya. Jadi kita lihat, ya, ini adalah satu program yang sangat baik, dan saya rasa ada murid-murid saya di sini pun terlibat. Saya pernah berbual dengan mereka, mereka kata memang mereka pergi ke rumah warga tua dan menemani datuk nenek yang ada di situ, ya. Untuk 1 jam, 2 jam, ya. Bagus kan macam itu? Betul. Saya pun kalau saya dah jadi warga tu, saya pun nak juga anak murid saya datang menemani saya, ya. So kita lihat soalan untuk ini, ya. Nombor 1, senaraikan jenis bantuan yang boleh kita berikan dalam program ini. Okey, siapa nak cuba? Saya cikgu. Ya, Biola. Okey, jenis bantuan yang boleh saya berikan dalam program ini termasuklah saya menemani warga tua atau orang kelainan upaya yang bersorangan. Selain itu, saya boleh membuat aktiviti bersama-sama seperti menonton TV, membacakan buku cerita atau berbual-bual dengan mereka. Seterusnya, saya boleh menyediakan makanan, kudapan dan membantu mereka membersihkan diri. Itu saja, cikgu. Ya, tengok, ya, macam mana kalau kita tinggal seorang di rumah, anak-anak kerja, cucu tak ada orang lain datang menemani kita bermain-main, main dam ke, menonton televisyen, cukuplah kita dapat ditemani. Ini pun satu contoh program komuniti. Daripada kita bazirkan masa dengan bermain handphone dan sebagainya, cuba jenguk-jenguk kalau ada datuk ke, nenek ke, warga tua di rumah, jiran dan sebagainya, kita boleh buat, ya. Kita lihat soalan yang kedua. Anda bersetuju bahawa penglibatan dalam program ini sangat penting untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara kita, okey, masalah kekurangan dan sebagainya. Jadi apakah alasan anda? Siapa nak cuba? Ya? Saya, cikgu. Ya, Berici. Ya, saya bersetuju. Program komuniti sangat penting untuk memupuk semangat patriotik dan bekerjasama dalam kalangan masyarakat. Selain itu, program komuniti juga boleh membantu negara menangani cabaran negara. Sebagai contohnya, kekurangan tenaga kerja. Di samping itu, rakyat Malaysia juga boleh menghayati dan memberi sumbangan selaku warga negara untuk melaksanakan tanggungjawab sosial. Tuntasnya, sikap prihatin, simpati dan empati terhadap kesusahan dan kesengsaraan orang lain dapat ditanam dalam diri sendiri. Sekian, terima kasih. Ya, maksudnya pelajar bila kita terlibat dalam program komuniti seperti ini, ya, kita dapat mengatasi masalah. Sekarang ni kita susah nak dapat pembantu untuk menjaga di rumah, ya. Kita tahu, ya, masalah ada orang warga tua di rumah, kita tak ada masa nak jaga. So kalau kita ada program komuniti seperti ini dan kita tahu okey, ada orang akan datang jaga datuk kita, nenek kita, kita akan rasa gembira. Ini yang kita kata menanam semangat simpati, empati, ya, dan mengurangkan sikap individualistik dan juga materialistik dalam kalangan rakyatnya. Bagus. Kita lihat pula soalan yang ke-C. Apakah implikasi, ya, ramalkan implikasi jika kurang penglibatan masyarakat dalam program seperti ini? Ya? Saya, cikgu. Ya, Jacinta. Terdapat pelbagai implikasi jika kurangnya penglibatan masyarakat dalam program seperti dinyatakan. Antaranya ialah golongan OKU dan warga emas akan berasa terpinggir dan diabaikan. Selain itu, jurang sosial semakin meluas. Tambahan pula, sikap prihatin dan bertimbang rasa dalam kalangan masyarakat terhadap golongan ini semakin berkurangan. Akhir sekali, imej negara akan terjejas akibatnya. Itu sahaja, cikgu.
Ya, bagus ya. Bayangkanlah jika kita ada golongan warga tua dan juga golongan OKU yang tidak dijaga, imej negara kita terjejas ya. Pandangan orang luar tentang negara kita akan anggap kita ni tak ada perasaan kasih sayang dan sebagainya. So sebab itu program community ini sangat penting ya. Baik, mungkin ada yang boleh berkongsi jawapan untuk D. Apakah contoh program community lain yang boleh disertai oleh anda yang dianjurkan oleh badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan? Ini ulang kaji daripada tadi. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Ya, saya. Contoh program komuniti lain yang saya boleh menyertai bersama-sama dengan badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan ialah aktiviti gotong royong. Ya. Selain itu, saya akan menyertai aktiviti membayar pulih rumah. Seterusnya, saya akan memberi sumbangan wang dan keperluan asas kepada mangsa banjir dan mangsa kebakaran. Ya, okey, bagus ya. Baik. So itu adalah contoh-contoh yang kita boleh buat ya. Kita tak perlu menyeksa diri untuk membantu orang, tetapi kita boleh melakukannya secara sukarela ya. So ini adalah jawapan ya yang telah diberikan oleh pelajar sebentar tadi, iaitu untuk A, boleh menemani warga tua, berbuat aktiviti bersama-sama. Untuk A tadi, apa aktiviti yang boleh dibuat? Menyediakan makanan, buatlah keropok ke apa-apa, makan bersama warga tua ya. Dan apakah kepentingan ya? Iaitu memupuk semangat patriotik dan bekerjasama, menangani cabaran negara kerana kekurangan tenaga kerja, menghayati dan memberi sumbangan kepada warga negara untuk melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey, dan kita lihat pula untuk C, apa kesannya golongan ini akan terpinggir dan diabaikan dan jurang sosial akan semakin meluas ya. Dan ini yang saya sebut tadi, imej negara boleh terjejas ya. Dan contoh yang saksi berkongsi tadi, gotong royong, baik pulih rumah, pemberian sumbangan wang dan sebagainya. Okey, kita teruskan pula dengan soalan struktur 2. Okey, lihat gambar ni ya. Gambar ini ialah gambar MyWac. Okey, vaksinasi MyWac. Okey, kita lihat gambar di mana kita lihat ada sekumpulan ya orang yang membantu dalam program MyVaksinasi ya. Kita lihat. Okey, soalan pertama, huraikan norma masyarakat yang diamalkan dalam situasi ini berdasarkan satu nilai universal yang telah anda pelajari. Siapa nak jawab? Saya, cikgu. Ya, Brici. Terima kasih, cikgu. Nilai universal yang dapat diamalkan dalam norma masyarakat ini ialah nilai bertanggungjawab. Ya. Norma masyarakat yang diamalkan dalam situasi di atas merupakan kewajipan sebagai rakyat Malaysia dalam mengurangkan beban negara dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19. Individu yang menjadi sukarelawan MyWac menyumbang kepada negara dengan memberi bantuan dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19. Itu sahaja, cikgu. Ya, bagus ya. Nilai lain pun boleh digunakan ya, seperti nilai rasional. Nilai apa lagi ya, Brici? Nilai baik hati dan nilai kerajinan. Ya, bagus ya. Bagus ya. Jadi kita lihat pula soalan 2 ya. Jelaskan 2 kepentingan tindakan sukarelawan MyWac tersebut. Apa kepentingan tindakan mereka? Ya. Hai, cikgu. Ya. 2 kepentingan tindakan sukarelawan MyWac adalah dapat mengurangkan beban kerajaan dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19. Ini akan menjadi teladan kepada warga negara lain yang dapat menyokong program dan dasar kerajaan. Akibatnya, ia dapat melahirkan suasana yang harmoni dalam masyarakat. Itu saya, cikgu. Yang penting beban kerajaan dikurangkan ya. Okey, kita lihat ya, beban kerajaan dikurangkan. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Apakah kesan sekiranya tiada individu yang sanggup menjadi sukarelawan semasa program COVID-19? Ya, silakan. Saya, cikgu. Ya, Sasi. Kesan yang akan terjadi sekiranya tiada individu yang sanggup menjadi sukarelawan MyWac semasa penularan wabak COVID-19 ialah negara akan mengalami kesukaran untuk mengawal penularan wabak COVID-19. Selain itu, perbuatan ini menjejaskan maruah negara dan ekonomi negara. Seterusnya, masyarakat terpaksa hidup dalam kesengsaraan dan kerisauan. Itu je, cikgu. Ya, kerana tak ada orang yang membantu ya. Jadi kita akan rasa tak ada orang nak membantu kita. Apa yang berlaku kepada kita, kita akan rasa diabaikan ya. Dan kita lihat soalan akhir, sebagai seorang warga negara. Okey, berikan 3 cara anda melaksanakan amalan norma masyarakat semasa negara mengalami
penularan wabak COVID-19. Okey, siapa nak cuba? Saya cikgu. Ayo Biola. Sebagai seorang warga negara, 3 cara saya melaksanakan amalan norma masyarakat semasa negara mengalami penularan wabak COVID-19, termasuklah saya mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Selain itu, saya memberi keutamaan kepada golongan yang memerlukan semasa beratur untuk membeli barangan keperluan. Akhir sekali, saya akan membantu anggota masyarakat yang memerlukan mengikut kemampuan saya. Itu saja cikgu. Ya, bagus ya. Banyak jawapan yang telah dikongsi. Kita lihat jawapan kita. Yang pertama tadi yang Yap Richie sebut nilai rasional boleh. Nilai bertanggungjawab, nilai baik hati juga boleh diamalkan. Ya. Jadi 3 nilai ini boleh digunakan. Hanya soalan tu meminta 1 nilai. Jadi kita tuliskan 1 nilai dan berikan 2 penerangan ya untuk jawapan tersebut. Dan yang B pula ialah mengurangkan beban kerajaan. Ya. Bila kita membantu, boleh mengurangkan beban kerajaan bila kita ada sukarelawan. Dan menjadi teladan ya kepada warga negara lain. Kalau hari ini saya pergi, besok adik saya akan ikut, keluarga saya akan ikut menjadi sukarelawan. Ya. Dan kita lihat pula untuk ini, apakah kesan jika tidak ada orang yang membantu sukar untuk mengawal ya penularan wabak COVID. Dan akhir sekali soalan di SOP yang ditetapkan banyak ya, pakai pelitup muka dan sebagainya, dan antara lain membantu masyarakat mengikut keutamaan ya. Jadi jawapan ada di situ. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk segmen yang kita menjawab bahagian struktur pada hari ini ya. Ya, ada cikgu. Soalan? Dari saya tidak ada cikgu. Sebab saya tengok memang murid-murid Sasi, Biola, Yap Richie dan juga Jacinta memang cemerlang. Anda di rumah juga tentu cemerlang. Apa yang disampaikan oleh cikgu memang sesuai dengan gelarannya sebagai guru cemerlang pendidikan moral. Cikgu, kita berehat seketika boleh ya? Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Okey, kita kembali lagi dalam Sukses SPM 2022. Sudah tentunya kita sedang mempelajari tentang mata pelajaran pendidikan moral. Kita harap anda di rumah kalau dah habis kertas tu boleh cepat-cepat tambah kertas, mana tahu ada lagi nota-nota yang perlu disalin dan perlu dicatat. Dan kepada murid-murid yang sedang berada atas talian, anda memang terbaik. Okey, cikgu, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya pelajar SPM akan menduduki 2 jenis soalan ya dalam kertas mereka nanti, iaitu bahagian struktur. Kita dah bincangkan sebentar tadi. Dia ada 5 soalan struktur. 5 soalan struktur tu tiap-tiap satu ada 10 markah. Jadi pecahannya mungkin ABC, ABCD dan sebagainya, ikutlah soalan yang keluar. Jadi yang kita lihat sebentar tadi adalah contoh soalan struktur. So ada kepelbagaian ya, soalan dia pelbagai. Kita ada satu lagi bahagian, iaitu bahagian esei. Bahagian esei terdapat dalam 2, iaitu bahagian B. Dalam bahagian B kita ada 2 soalan esei, iaitu 6 dan 7. Okay. Setiap satu 10 markah. Dalam 10 markah ini, murid perlu memilih dan menjawab satu sahaja. Mesti pilih mana-mana 1, 6 atau 7 dan jawab. Dan bahagian C pula dia ada 2 lagi soalan esei, iaitu soalan nombor 8 dan juga soalan nombor 9. Soalan 8 dia ada pecahan tapi jumlah markahnya 20. Soalan 9 pun pecahan dia jumlah markahnya 20. So mungkin pecahan dia mungkin 10-10 ataupun kita tak pasti. Kita lihat apa sahaja yang keluar, murid jawab ikut keperluan. Jadi pada hari ini saya nak berkongsi 2 contoh ya. 2 contoh esei ya, yang bahagian B dahulu ya, bahagian B dahulu. Kita lihat soalan esei yang ada di paparan, iaitu situasi adalah berkaitan aktiviti gotong royong di kawasan Taman Perumahan Desa Sentosa. Okey, baiklah. Taman Perumahan Desa Sentosa akan mengadakan gotong royong. Di kawasan tamannya ada tak buat gotong royong? Ada cikgu, ada. Sesekali ada lah. Selalunya hari Ahad lah kita buat kan. Kebiasaannya hari Ahad. Membersihkan kawasan persekitaran untuk mencegah wabak denggi. Sekarang ni banyaknya kes denggi yang tengah merebak, jadi wabak denggi yang semakin serius. Dan Ruben dan keluarganya tinggal di taman perumahan ini. Kita andaikan ada seorang pelajar bernama Ruben tinggal di kawasan perumahan ini. Okey, kita lihat dalam esei ini markahnya 10 tapi dia pecahkan kepada 2, iaitu yang pertama ialah 2 markah. Jelaskan 2 cara Ruben dan anggota keluarganya menyokong program gotong royong tersebut. Bagaimana dia menyokong program? Menyokong ni support. Itu 2 markah sahaja. Yang kedua, bincangkan kepentingan menyertai program komuniti tersebut berdasarkan nilai universal yang telah dipelajari, di mana bahagian B pelajar perlu menyebut nilai. Jawapan perlu berdasarkan kepada nilai, fakta, huraian, contoh dan kesimpulan. Okey, kita lihat soalan yang pertama dahulu ya. Okey, siapa nak bantu cikgu ya? Jelaskan cara Ruben dan anggota boleh menyokong program ini.
Saya cikgu. Ya, Berici. Ruben dan keluarganya boleh menyertai aktiviti gotong royong tersebut mengikut masa. Selanjutnya, mereka juga boleh membersihkan kawasan perumahan bersama penduduk lain. Boleh, cikgu? Bolehkah saya tambahkan isi? Boleh. Ruben dan keluarganya juga boleh menaja keperluan seperti makanan dan minuman kepada peserta aktiviti gotong royong. Itu sahaja, cikgu. Ya, bagus ya. Idea yang ketiga tu bagus ya. Bukan kita pergi gotong royong untuk kerja saja. Apa salahnya kita menaja makanan dan sebagainya, Masak supaya benda dan sebagainya kan? Okey, supaya kita boleh mengambil bahagian dengan lebih mesra ya, lebih mesra ya. Kita lebih mesra dengan, dan kita berkenalan dengan anggota masyarakat yang berada di sekeliling kita ya. Okey, bahagian B pula kita lihat apakah kepentingan. Jadi murid perlu menyentuh kepentingan ya. Jangan sentuh perkara yang tidak ditanya. Kalau soalan itu dia tanya kepentingan, jangan sentuh faktor dan sebagainya ya. Kita lihat. Baiklah, apakah kepentingan menyertai program komuniti? Saya nak tahu dahulu nilai yang terlibat. Siapa boleh bantu saya dengan nilai? Saya cikgu. Ya, Sasi. Terima kasih cikgu. Kita boleh mengamalkan nilai kerjasama dan nilai bayati. Selain itu, nilai kerajinan dan nilai leadership juga boleh diamalkan dalam situasi ini. Seterusnya, kita bolehlah mengamalkan nilai bertanggungjawab dalam situasi ini. Okey, bagus ya. Dia ada banyak nilai, tapi murid boleh menjelaskan berdasarkan 2 atau 3 nilai memadai ya. Dah cukup. Mereka perlu faham dahulu penggunaan nilai tersebut dengan soalan tersebut. Tak boleh masukkan nilai yang tak sesuai dengan soalan tersebut. Okey, mungkin bahagian yang kedua, kepentingan ini boleh dibincangkan oleh siapa di sini nak bantu cikgu? Saya cikgu. Ya. Jacinta. Kepentingan melaksanakan program komuniti ialah dapat menggalakkan komuniti supaya lebih bertanggungjawab. Ya. Contohnya menghulurkan bantuan. Seterusnya, ia juga dapat memelihara kebersihan kawasan perumahan bersama-sama. Ini dapat memupuk semangat kekitaan dalam kalangan penduduk perumahan. Ada lagi banyak kepentingan melaksanakan program komuniti, cikgu. Okey, mungkin Biola boleh menambah? Ya, cikgu. Tambahan pula, program komuniti ini mampu membina jalinan kerjasama yang berterusan dalam kalangan penduduk. Selanjutnya, program komuniti mampu mewujudkan suasana kawasan perumahan yang bersih. Selain itu, program komuniti juga boleh menangani masalah denggi di kawasan perumahan. Akhir sekali, program komuniti akan menjadi inspirasi kepada orang ramai untuk melibatkan diri dalam program komuniti. Itu saja, cikgu. Okey, saya nak tanya antara pelajar murid yang ada di sini, siapa yang pernah terlibat dalam program gotong royong di kawasan perumahan sendiri? Siapa? Ya, Prici pernah? Saya, cikgu. Pernah. Okey, bila tu? Bila kali terakhir kamu menyertai? Pada bulan lepas. Bulan lepas ya. So, apa perasaan kamu bila menyertai program ini? Saya berasa gembira dapat memainkan peranan dalam menjaga kebersihan kawasan perumahan. Okey, ada tak kamu mengenali sesiapa yang orang baru di kawasan kejiranan kamu? Ada. Ya. Saya dapat banyak kawan baru dalam aktiviti tersebut. Okey, ini yang kita kata kebaikan program komuniti ya. Bukan sahaja kita menyumbang tenaga, tetapi kita juga dapat memupuk orang kata semangat setia kawan, semangat kekitaan dan sebagainya ya bersama orang lain ya. Katakan saya tak pernah berjumpa dengan saudara-saudara lain kan. Tiba-tiba bila saya berjumpa macam pernah tengok dekat mana ya? You tinggal dekat kawasan perumahan saya ke? Macam inilah yang kita membentuk ya. Dan bila berlaku musibah dan sebagainya, contohnya kemalangan ke apa-apa musibah kebakaran, kita yang akan jiran yang akan datang membantu. Ini pun satu program komuniti ya. Kita tak boleh mengharapkan saudara mara yang jauh yang duduk dekat Ipoh ke dekat Sabah ke Sarawak ke untuk membantu kita. Yang berada di sekeliling kita, jiran-jiran kita yang akan membantu kita ya pada masa itu ya. Okey, jadi kita lihat ya banyak kepentingan ya bila menyertai program komuniti ya, dan antara nilai murid sudah jelaskan. Jadi bila murid menjelaskan jawapan esei yang ini 8 markah, mereka dah dapat markah ya untuk nilai. Pertama nilai, kemudian berikan fakta. Fakta pertama tadi yang disebutkan ialah memupuk kepentingannya ialah memupuk silaturahim sesama, jiran tetangga saling mengenali dan sebagainya. Seterusnya boleh mengurangkan isu-isu yang melibatkan, contohnya yang ini wabak denggi.
denggi ni tak boleh main-main ya. Betul. Banyak kematian yang berlaku ya. Jadi kita boleh pecahkan jawapan ini dan berilah lebih banyak jawapan. Jangan hadkan. Saya paling risau kalau murid-murid dia tengok markah 8 beri 8 poin. Tak baik ya. Sepatutnya kita menulis lebih daripada yang diminta untuk menunjukkan kematangan jawapan. Sebab sekarang ini era KBK, KBAT dan sebagainya. Jadi murid perlu mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Bila aras tinggi, mereka boleh menjawab lebih daripada yang diminta ya. So ini akan menyelamatkan jawapan kita untuk menjadi jawapan yang mantap dan untuk mendapat keputusan yang baik ya. Huraian itu cikgu sekurang-kurangnya berapa baris yang dicadangkan? Huraian dia bergantung kepada, sebab kita nak bagi nombor satu, kita berikan fakta. Katakan fakta, apakah kepentingan program komuniti? Kita katakan fakta boleh menyebabkan kawasan persekitaran bersih. So bila kita kata fakta, apa maksud bersih di situ? Huraian bersih maksudnya kawasan itu bebas daripada kotoran dan sebagainya, tempat takungan air dan sebagainya. So huraian tambahan, bila tak ada kawasan takungan air, kita tak ada nyamuk Aedes, apa dia punya ni? Denggi. Denggi kan, kita nyamuk Aedes dah tak ada. Bila tak ada, kita boleh mengurangkan sebab nyamuk ni dia tak ada batas, dia tak tahu pergi rumah ni ke pergi rumah ni. Kalau dia dah gigit seorang, dia boleh pergi dan gigit orang lain. Merebak. So memang boleh merebak. Jadi ini yang kita katakan. Jadi murid perlu tahu maksud benda ini ya, perkara ini apa, konsep ni, dan diterangkan. Jadi boleh berilah lebih daripada 8, 9, 10 ikut peruntukan markah ya. Baik. Okey, so ini adalah soalan esei yang pertama ya. Boleh kita teruskan dengan esei yang kedua? Silakan cikgu, boleh. Okey, baiklah. Murid dah bersedia ya? Okey, kita teruskan dengan esei kedua. Esei kedua ini daripada bahagian C. Yang tadi ini bahagian B ya. Bahagian B kita ada dua pilihan. Saya katakan saya ada 6 atau 7. Murid silalah jawab satu dahulu. Jangan jawab dua-dua soalan sebab tak ada masa. Okey, mesti jawab satu sahaja. So murid masuk ke bahagian C. Bahagian C setiap soalan 20 markah. Okey, sebelum tu kita lihat contoh jawapan yang telah diberikan oleh murid-murid ya. Contoh menyokong ialah menyertai aktiviti gotong royong ikut masa. Kalau gotong royong pukul 8 pagi, janganlah pergi 8 malam. Ikut masa, betul kan? Dah habis baru pergi. Dia bersihkan kawasan perumahan dan menaja keperluan ya. Berici berikan tadi dan Sasi berikan nilai tadi ya. Dan seterusnya ini adalah kepentingan yang telah dibincangkan oleh Beulah dan juga Jacinta ya, iaitu membina jalinan kerjasama, saling mengenali, memberi inspirasi kepada orang lain. Bagus keempat murid-murid kita pada hari ini cikgu. Inspirasi ni pun bagus ya. Kalau macam di kawasan taman perumahan kita lihat taman itu dah buat, kenapa kita tak buat? Jadi inspirasi. Jadi dia boleh berjangkit. Ini yang saya kata penyakit yang baik yang perlu berjangkit ya kepada orang lain ya. Baiklah, pelajar kita lihat pula esei yang kedua. Okey. Esei yang kedua ni pun berkait rapat dengan World Cleanup Day. Okey, World Cleanup Day. Juga program gotong royong bagi membersihkan kawasan yang kotor menjadi kawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan kata lain, WCD adalah proses untuk audit sisa. Pernah dengar perkataan audit tak? Audit sisa. Pernah cikgu. Apa yang you faham? Audit ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu perkara. Okey, bagus ya. Sebab saya pernah buat program audit sisa dengan murid saya di mana saya bawa mereka keluar daripada pagar sekolah. Saya berikan mereka timur, barat, utara dan selatan dan saya bagi mereka tengok sampah yang ada di suatu kawasan tersebut. Okey. Jadi kita lihat ya, apakah program komuniti yang boleh dianjurkan untuk pembangunan komuniti setempat. Siapa boleh jawab? Sasi. Terima kasih cikgu. Program komuniti yang boleh dianjurkan untuk pembangunan komuniti setempat ialah gotong royong. Selain itu, rondaan kawalan keselamatan dan bantuan kepada mangsa bencana alam juga boleh dianjurkan untuk pembangunan komuniti setempat. Seterusnya, majlis rumah terbuka dan sambutan perayaan juga boleh dianjurkan untuk pembangunan komuniti setempat. Itu je itu. Tengok tu, rondaan kan, semua macam rukun tetangga dan sebagainya, ya, rela dan sebagainya, ya. Okey, soalan 2. Mengapakah program ini penting untuk keharmonian dan kesejahteraan masyarakat? Jawapan anda perlu disokong dengan nilai-nilai universal yang anda pelajari untuk 8 markah. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Ya, Beulah. Nilai-nilai universal yang boleh diamalkan termasuklah nilai rasional dan nilai toleransi. Program komuniti seperti di atas penting untuk keharmonian dan kesejahteraan masyarakat kerana dapat memupuk semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat.
Selain itu, program komuniti dapat melibatkan masyarakat tanpa mengira kaum. Seterusnya, program komuniti mewujudkan peluang untuk masyarakat berkomunikasi dan saling berkenalan antara satu sama lain. Selanjutnya, program komuniti juga mampu melahirkan masyarakat yang cinta akan negara dengan melibatkan diri dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Terbuka Perayaan. Ada juga kepentingan lain, Cikgu. Okey, mungkin kita lihat Jacinta, boleh sambung Jacinta? Boleh, Cikgu. Terdapat juga nilai-nilai yang lain yang boleh diamalkan, iaitu nilai kerjasama dan nilai bertanggungjawab. Program di atas penting untuk membina jalinan kerjasama yang berterusan. Seterusnya, program komuniti juga dapat mewujudkan semangat kekitaan dan kerja berpasukan apabila melibatkan diri dalam program sebegini. Akhir sekali, program komuniti mampu mengeratkan hubungan sesama komuniti dan cabaran dapat dihadapi dengan mudah apabila menyertai program gotong royong dan sukaneka komuniti. Itu sahaja, Cikgu. Ya, bagus ya. Jadi kamu dah bentangkan tentang dua nilai ya, dua set nilai ya. Jacinta satu set dan juga Beulah satu set nilai. Jadi setiap set nilai itu kita boleh dapat sehingga 8 hingga 10 markah ya. Dan kita sudah sampai ke soalan yang terakhir dalam soalan esei ini, iaitu apakah kesan sekiranya program komuniti ini tidak kurang mendapat penglibatan daripada masyarakat. Kita nak kurangkan ya sikap negatif ini ya. So siapa boleh jawab? Ya. Terima kasih, Cikgu. Antara kesan sekiranya program komuniti yang dianjurkan kurang mendapat penglibatan daripada masyarakat ialah manusia akan semakin bersikap individualistik dan materialistik. Hal ini kerana komunikasi antara masyarakat terhad dan setiap individu semakin bersikap pentingkan diri. Selain itu, konflik mudah berlaku antara individu. Hal ini berlaku kerana individu suka menyelesaikan masalah yang berlaku dalam komuniti akibat kurang penglibatan masyarakat dalam program komuniti. Contoh program komuniti yang memudahkan penyelesaian masalah berlaku dalam komuniti ialah program yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga seperti aktiviti gotong royong. Di samping itu, hubungan antara masyarakat berbagai kaum akan semakin rekat. Hal ini menyebabkan masyarakat suka bekerjasama dalam setiap aktiviti. Akhirnya, konflik antara kaum juga akan terwujud. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang individu suka bergaul dengan komuniti berbagai kaum kerana kurang berinteraksi antara kaum dan tidak menghadiri rumah terbuka berbagai kaum semasa musim perayaan kaum masing-masing. Sekian, terima kasih, Cikgu. Ya, bagus ya, Ya Prici. Kesan negatif ya apa yang berlaku, dan kita lihat jawapan yang diberikan oleh pelajar kita. Yang pertama, contoh aktiviti, kemudian nilai-nilai yang dapat diterapkan di sini iaitu nilai toleransi, rasional, kerjasama, bertanggungjawab sudah pun dibincangkan oleh murid-murid saya. Nah, akhir sekali yang Ya Prici, apa kesan jika kita tidak ada penglibatan dalam program komuniti ya. Kita lihat ya, kita akan wujud konflik, hilang yang saya sentuh tu individualistik dan juga materialistik, itu pentingkan diri ya. Okey, kita dah sampai ke penghujung perbincangan ya. Betul, saya nak tanya Beulah, apa yang kamu dapat belajar pada hari ini tentang program komuniti? Ya, Cikgu. Melalui pelajaran hari ini, saya mengambil iktibar untuk menyertai pelbagai program komuniti mengikut kemampuan saya pada setiap masa. Itu saja, Cikgu. Terima kasih. Bagus. Saya suka rumusan ini ya. Jadi kamu semua pun bersetuju akan menyertai program komuniti pada masa akan datang? Semua berikrar? Okey, kita cuba angkat tangan dan ikrar kami akan menyertai program komuniti. Semua? Okey, satu. Tangan kanan Ya Prici. Kami berikrar, sebut. Sebut, kami berikrar. Kami berikrar Akan menyertai program komuniti setiap masa. Bagus ya, bagus. Terima kasih. Dan saya nak bagi kesimpulan lah. Boleh? Boleh. Silakan, Okey, Cikgu. kesimpulannya ialah setiap anggota masyarakat perlu berikrar untuk menyertai dan menyumbang tenaga dalam pelbagai program komuniti di semua peringkat
Jangan tunggu peringkat yang berhampiran kita saja, peringkat sehingga antarabangsa pun kita boleh buat dia program komuniti. Program komuniti boleh melahirkan masyarakat yang berperi kemanusiaan, prihatin, bersimpati dan empati kepada golongan yang memerlukan. Kita tak tahu bila kita perlukan bantuan ya. Jangan selalu ingat kita okey ya. Kita pun akan perlukan bantuan pada bila-bila masa. So itu sahaja untuk hari ini ya. Baik, saya serahkan terima kasih kembali. Cikgu Kala Dewi. Sangat bermanfaat apa yang kita pelajari daripada mata pelajaran pendidikan moral. Cikgu Nur Hasmawati Makdin, terima kasih banyak ya. Insya-Allah sampai kita jumpa lagi. Kepada anda di rumah, teruslah menjadi insan yang cemerlang, libatkan diri dalam program-program komuniti untuk membangunkan masyarakat setempat. Jumpa lagi dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM sampai di sini sahaja. Bye-bye.